Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali lagi bersama saya Tia Arifin di Live Talk Show bersama Tia. Kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat, sehat, ceria, bertenaga sepanjang hari. Oke semua, apa kabar? Hai semua. Wow, kepada Anda semua yang telah menonton bersama Tia daripada episod pertama hingga hari ini, terima kasih banyak. Dan Anda boleh kongsikan live ini di kawan-kawan, family, dan juga share, klik butang share dan share ramai-ramai. Okay, so semua seperti biasa kan, di setiap episod bersama Tia kita akan memberikan hadiah kepada mereka yang menang di episod sebelumnya. Wow, siapakah pemenang di episod sebelumnya? Wah, Tia nak tengok ni siapakah pemenang di episod sebelum bersama dengan Tia di episod sebelum itu. Okay, so tahniah kepada Puan Ramla. Ya, ini adalah pemenang daripada bersama Tia episod sebelum tu, iaitu mereka yang komen di Telegram channel Tia Arifin. Jadi kepada anda semua yang nak berpeluang memenangi hadiah special, kerana setiap episod kita akan memberikan hadiah special. Nak tahu apa hadiahnya? Okey, inilah adalah hadiah special yang akan kita bagikan. Setiap satu episod satu orang pemenang. Okey, so di dalam ni adalah, ini special ni. Terima kasih kerana sokongan anda bersama dengan Tia. Siapa yang nak? Okey, siapa yang nak? Okey, kita buka ya, adakah dia? Wow. Kita ada satu pouch jus Mutiara. Ini rahasia wanita kekal bertenaga ya. Minum jus Mutiara satu sachet pun bertenaga siang dan malam. Dan kita ada mask eksklusif dan kita ada tudung. Ini special, kita ada tudung gold Mutiara. Okey, so kepada anda yang nak ni, cepat-cepat masuk ke dalam Telegram channel Tia Arifin. Cepat-cepat join ke Telegram channel Tia Arifin. Baik semua. Wah, semua rasa macam dah tak sabar dah ya. Dah tak sabar dah. Okey, Tia nampak juga dekat sini kan. Siapa di sini yang tak sabar untuk menyaksikan wanita inspirasi dan juga mereka ni yang berada dekat bersama Tia ni. Dia tak kisah adalah, dia tak peduli wanita ataupun lelaki kan. And dia adalah seseorang public figure. Dia pun juga seorang doktor. Kita pun dah menjemput seorang prof, menyebut juga seorang penyanyi, menyebut seorang artis daripada luar negara juga. Alhamdulillah kita dah jemput daripada Indonesia juga Korea ya. Di setiap episod kita dah 32 episod. Kita 32 episod, Alhamdulillah. So kita dah menjemput banyak wanita-wanita ataupun lelaki yang menjadi inspirasi, baik di Malaysia, Indonesia ataupun di Korea. Wah, excitednya. Dan Tia sangat suka di mana my platform di social media ini, di mana Tia boleh kongsikan kepada anda something yang boleh bagi manfaat kepada anda untuk dengar, untuk join live ini kan, dan mendapat sedikit banyak manfaat daripada tokoh-tokoh yang Tia akan jemput malam ini. Ya, terima kasih semua. Wah, ni suka kalau malam ni. Yes, kalau malam ni kita macam apa namanya, orang cakap macam ada garis atau stripes, ada polka dot, kita mix. Kita macam era 20-an atau 19-an macam tu. Kita bawakan kembali ya. Okay, so semua dalam orang mengenai kenapa orang cakap kenapa seorang wanita ni kita kena perlu tenaga kan. Kerana sebenarnya tenaga ni adalah punca utama untuk kita boleh melakukan banyak hal. Setuju tak? Siapa sini kan wanita yang setuju kalau kita kena ada tenaga dalam keseharian kita? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju kalau wanita ni kena ada tenaga yang luar biasa daripada pagi hingga ke malam? Siapa yang setuju? Tia sangat setuju kerana wanita ni adalah tulang keluarga.
tulang keluarga ni maksudnya apa? Dialah menjadi seorang ibu, dialah menjadi seorang isteri, dialah nak kena masak, kan dialah kena kerja juga kalau yang bekerja, kan dialah juga yang buat kerja rumah. So means adalah wanita ni sangat-sangat luar biasa perannya ya. Dia rasa tak ada siapa suami atau lelaki yang boleh gantikan wanita. Cubalah kalian over kepada suami anda untuk cuba anda satu hari ni tukar tempat saya jadi awak, awak jadi saya. Dia rasa semua lelaki dah pengsan dah. Betul tak? Semua lelaki dah pengsan. Siapa sini lelaki pasti all dah pengsan, dah tak nak dah. Kan nak tengok kerja sehari kan jadi seorang isteri memang tak nak dah. Betul. So wanita ni memang kita dah terlahirkan dengan wanita yang luar biasa, dengan memerlukan energi yang luar biasa. Dan that's why lah kenapa kan kalau you guys tengok kan, you guys tanya Tia duduk pagi ke malam semua tak stop kerana Tia ada satu rahsia. Siapa nak tahu rahsia Tia? Rahsia Tia agar bertenaga sepanjang hari, sehat, ceria pula tu, and bertenaga pula sepanjang hari. Siapa yang tahu rahsia Tia? Betul. Tu Tia baca komen tu. Saya tu dah tahu tu. Tia boleh tengok dekat handphone lah ya sebenarnya. Siapa nak tahu? Wah semua dah ya. Betul, semua perlukan tenaga. Lagi kita ibu, emak semua. Saya. Yeah. Natalie semua. Okay. So sebenarnya rahsia Tia adalah Tia kena of course yang pertama kena minum air kosong kan. Tia paling suka air kosong dan juga lemon. Lepas tu Tia juga suka kita kena juga tidur kan, rehat yang cukup. Walaupun sebenarnya jujur Tia tak cukup rehat sebenarnya, tapi alhamdulillah Tia masih bertenaga. Dan juga Tia amalkan satu sachet mutiara kerana mutiara akan membuatkan Tia lebih bertenaga sepanjang siang dan malam bertenaga. Mungkin you guys semua juga yang pernah mencuba ataupun dah dapat hasil sama. Wah kan dah tahu kan sebenarnya kan. Tu dia. Betul, saya juga kan. Yes, dah tahu dah. Okay, so tokoh kita pada malam hari ini adalah beliau adalah seorang wanita juga. Yang beliau ni juga adalah seorang pekerja, adalah seorang juga ibu, seorang isteri juga, buat kerja rumah juga, buat kerja anak juga, masaklah juga, semua all in one. Wanita ni adalah all in one yang kita nak tahu juga macam mana beliau boleh memberikan masa, macam mana seorang wanita yang dia akan jemput ni adalah dia punya permulaan berkerjaya kan. Kerana bersama Tia kita akan kupas dari mana seorang wanita tersebut boleh sampai ke tahap sekarang. Siapa yang dah ready? Siapa yang agak kenal dengan, kalau kenal je dengan sosok malam ini? Saya ingat dia. Saya ingat ini ni. Siapa? Saya nak tengok dulu. So, saya nak jemput hari ini. Okay. Ingat apakah anda kalau anda mendengar tokoh yang special Tia akan jemput? Apa yang you guys ingat? Tia pernah juga bekerjasama dengan seorang yang special pada malam ini. Wow. Okay. Wah, dia dah tahu dah. Siapa lagi? Ayo sebut tu. Siapa yang Tia nak jemput malam ini? Yang dah tahu ni. Wah, semua dah tahu dah. Macam ada you all semua ni kan. Cik Rin Cik Ngok Ngek. Cik Rin Cik Ngok Ngek, ingat. Okay. My dear sister gitu. Wow. Wow, semua dah tak sabar dah. Betul, ya. Betul sekali, tanpa menaikkan masa, wanita yang special Tia akan jemput dia bersama Tia iaitu Farah Nabila. Kita bertepuk tangan semua untuk Farah. Atau lebih dikenal dengan Fawa sebenarnya. Okay. Wah, Assalamualaikum Fawa. Hai Tia, how are you? Alhamdulillah sihat kan? Farah sihat? Sihat, alhamdulillah. Lama tak jumpa. Itulah kan, dah lama lupa last kali berjumpa kan. Dekat sekarang online je lah ya. Kan, kalau tengok tak pernah stop buat apa-apa. Dia ni buat tu, Fawa tengok, Fawa yang penat tau. Tak apa, kita ada Jisu Tiara kan. Okay, Fawa. Saya nak ucapkan juga terima kasih banyak kepada Farah Nabila S.A. Fawa kan, Cik S.A. Fawa yang dah sudi untuk Tia jemput dia bersama Tia pada episod malam ini. Terima kasih banyak Fawa.
invite Fawa. Thank you so much. Fawa tengok a few of your show. Tia punya show best, sangat inspiring. Memang best. Kadang malam-malam baby dah tidur pukul 10 kan tengok Tia punya live. Wow, thank you so much. Wow. Dan sangat-sangat teruja ketika malam ini kita ada Farah Nabila berada kat sini. Kita nak kupas semua kan apa yang terjadi dengan Fawa daripada lahir sampai sekarang. Boleh ya? Yeah. Tapi lahir kita kupas. Okay, Fawa. Okay, macam orang tahu sekarang ni kan. Dia nak puji dulu Fawa cantik sangat dengan penampilan sekarang. Tengah try dan style tudung yang sesuai. Boleh tu kan. Okay, so Fawa kan sebelum kita mengupas pada malam ini kan ke perkembangan Fawa kan, and yang kita tahu juga kan macam sekali ada orang yang ingat Fawa macam dengan drama Fawa kan, and juga kita juga sebenarnya pun pernah bekerjasama juga kan, saya masih ingat masa tu kita punya drama Bidadari. Betul kan? Kena rasuk tu. Ya, kena rasa tu kan. And itu adalah pertama kali Tia bekerjasama dengan Fawa, dan Tia mengenali Fawa adalah orang yang lembut masa tu. Lepas tu Fawa adalah orang yang tak banyak kerana sebenarnya kan. And senang nak bekerjasama sebenarnya kan. So apa namanya, dan yang Tia tahu masa tu adalah seorang Farah Nabila ada seorang pelakon kan, seorang pelakon. And dekat sini juga Fawa ada juga follower Tia daripada Indonesia je yang mungkin belum tahu siapakah sosok wanita yang berada kat sini. Fawa boleh kenalkan diri dulu, silakan. Hai, saya Farah Nabila. Saya seorang pelakon, seorang ibu, sekarang adalah business woman jugalah, buat produk sendiri. And then ada satu baby. Kenapa? Ada satu baby. Satu baby? Sekarang? Sekarang lah. Lagi nak cakap. Dan Suka makan. Yes, betul. So kepada anda semua daripada Indonesia, daripada Bandung, jadi Farah Nabila adalah seorang artis ya di Malaysia. Okay, so Fawa, saya nak tanya, kita santai lah kan sharingkan malam ini. Fawa bermula daripada pelakon ni sejak umur bila? Fawa start berlakon, actually start dengan komersial dulu, advertisement, masa umur 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun, buat iklan saja. Berlakon belum. Berlakon masa umur 20 tahun. Buat iklan tu sebenarnya Fawa tak suka orang kenal, tak suka kamera, tak suka apa-apa. Tapi mak Fawa yang push. Sebab dia nak suruh kita build confidence kita. Fawa dulu nak call Pizza Hut, nak order, takut. Ya, padahal sampai macam tu? Sampai macam tu, macam tak ada confidence. Memang tak ada confidence langsung. Nak call hotel, nak minta towel pun macam call lah, takutlah. Padahal orang tu tak nampak kita pun. Sebab tu mak Fawa push untuk pergi buat komersial, pergi exposekan diri dengan kamera semua supaya kita lagi confident. So Fawa, masa yang Fawa takut nak call Pizza Hut ke atau nak order ke, itu umur berapa dah? Ke umur 10 tahun ke? Mungkin normal lah ke 10 tahun. Itu umur berapa? Umur 15, 16. Dah besar. Dah besar. Masa first time nampak kamera, macam kamera tu nak makan kita. Macam ni lah, shaking. Macam ni. Tapi lama. I see. Lalu buat apa semua, dah macam kamera tu dah macam best friend kita dah. Wow. So Fawa, macam mana cara Fawa untuk pertama kali kan, of course Fawa seorang pemalu, ternyata memang pemalu sangat ya sampai tahap macam tu kan, kita tak tahu kan. So macam mana boleh ibu Fawa boleh agak-agaknya dengan jadikan dia seorang entertain ni, membuatkan keluar rasa malu Fawa tu. Kenapa nak harus memilih entertain? Mungkin sebenarnya boleh je nak suruh dia penyanyi, atau boleh je yang mungkin public speaking ke apa? Mungkin public speaking tu dia macam terlalu, sampai sekarang pun Fawa still takut naik atas pentas. Seriously? Tipu? Tak adalah Fawa. Dia pernah nampak lah Fawa cakap. Tak, memang tak boleh. Takut.
sebab tengok ramai orang tengok mata tu banyak sangat pandang kita jadi takut. Tapi lama-lama bila dekat atas stage dia jadi okey lah. Kenapa Mak Fawah pilih berlakon? Bukan berlakon lah, dia pilih untuk Iklan. macam mana? Iklan tu macam bila kita depan kamera, bila kita terpaksa berlakon jadi orang lain, kita jadi the confident level tu lagi naik. Nyanyi memang taklah Fawah tak boleh nyanyi, sebab tu lah dia tahu tak hantar buat menyanyi. No, actually dia hantar nyanyi juga. Hantar nyanyi, hantar berlakon. Tapi Fawah pilih berlakon tu. So Ibu lepas Fawah dia pilih filem mana Fawah yang kecantol. Yang cantol ni yang lekat. Yang Fawah suka. Yes, berlakon. Sebab bila dah suka tu Fawah sendiri yang pergi casting, pergi audition. Lama-lama tu dah okey dah. Dia yang teman pergi audition. Pergi sendiri memang tak lah. Wah, so berarti Ibu Fawah adalah seorang sosok yang sangat penting untuk karir Fawah sebenarnya daripada awal ya? Yes, dia adalah the main reason kenapa Farah Nabila sekarang. Wow, tapi sebelum tu Fawah, waktu Fawah umur 16 tahun ke bawah, sebelum terjun, ada kefikir tak nak jadi artis? Ke memang tak fikir langsung? Tak Apa nak. cerita Fawah masa tu? Tak suka popular. Tak suka popular sebenarnya? Tak suka orang macam tengah makan orang tengok, tak suka sebenarnya. Tapi nasib baik juga Mak Fawah push. Actually sebenarnya Fawah suka berlakon and that's actually my passion. That's when I realised my passion. Kalau tak tahulah. Jadi psikologis pun sekarang macam dekat Malaysia kurang, orang suka pergi bomoh lagi. So tolak dekat situ. Tapi okey lah, Alhamdulillah. Masa mula-mula dulu memang rasa macam geram sangat. Kenapa Umi buat macam ni? Kenapa Umi kena hantar Long pergi sini? Kenapa? Pernah rasa macam tu Fawah? I don't want to do. Lepas tu dia kata just go. Lepas tu lama-lama kita yang fall in love dengan industri ni. So dia dah nampak dah. Oh, mama dah nampak dah Fawah ternyata boleh kan? So dia push lagi. Ada tak Fawah macam drama-drama macam contoh saya tak nak pergi, so Fawah macam tak nak turun dari bilik ke, macam mungkin ada casting Fawah tak nak pergi ke, ada tak benda-benda macam tu? So far tak ada sebab memang kena push. Kena push macam okay masuk kereta sekarang, go. Pergi. Oh ya? Tak dapat lah sebab kita marah kat mak kita, so tak dapat lah ada casting yang komersial apa semua. Lepas tu lama-lama tu bila Fawah duduk sendiri seorang-seorang fikir macam okay lah tak apalah, Fawah buat untuk happy kan mak Fawah. Fawah buat untuk happy kan mak Fawah. So lama-lama benda tu melekat. Fawah sendiri yang pergi casting, pergi cari drama baru apa semua nak berlakon. So lama-lama benda tu jadi sendiri nak buat. Oh, I see. So Fawah ni kalau kita tengok ni kan semua kan, kau dengar Fawah adalah jenis anak yang menurut Maksud ada orang anak dia tak nak. Tapi Fawah ni jenis anak yang suka bagikan keluarga and ikut kan. Dan alhamdulillah kan, kerana Fawah ikut cakap ibu pun dah jadilah Farah Nabila macam sekarang kan. So Fawah ada tak macam sekarang Fawah dah berapa tahun dah dekat industri Malaysia? Almost 10-12 years. 12 tahun dah, 12 tahun dah daripada awal hinggalah hari ini kan. And ada tak Fawah macam the first job Fawah yang betul-betul berlakon, ingat lagi tak apa pengalamannya Fawah macam tak boleh? Fawah kan cakap syakir-syakir tengok Amira kan. Masa tu macam mana the first job kalau Fawah ingat lagi? First job shooting ni mengarut gila cerita dia. Dekat Melaka kena duduk 3 bulan dekat situ. Karakter pun bukannya banyak sangat pun tapi kena duduk kat situ. Kena bully sebenarnya. Dibayar sikit. Lepas tu first time on camera tu sebab masa tu dengan siapa tak ingat. Pelakon yang famous lah. And then first dialogue tu tak boleh keluar. Oh ya? Rasanya 10 kali take kot. Biar betul. 10 kali take. Lepas tu nasib baik yang apa sparring tu cakap tak
I understand you first time apa semua. Alhamdulillah lah dia faham. Kalau tak nanti kan orang macam kau ni boleh berlakon ke tak? Alhamdulillah lah dapat pelakon yang memahami masa tu. And lama-lama tu kita sendiri yang duduk dengan artis-artis yang pelakon-pelakon yang dah power, duduk dengan dia tanya macam mana, kalau nervous boleh tak tukar ayat. Dulu ikut baca je skrip. Sekarang ni Betul? apa yang rasa kena lah kan. Dulu ikut je skrip, rasa macam kalau baku tu saya suka awak, macam kita in real life tak adalah cakap saya suka awak kan. Betul? Lama-lama dah dia macam dah selesa depan kamera, kita lagi okey lah. So, kalau kau ingat berapa gaji pertama Fawa? Fawaz pernah berlakon extra daripada pukul 6 pagi sampai pukul 6 pagi 24 Sekejap, hours. 6 pagi, 6 pagi. 6 pagi, pukul 5 pagi van datang ambil. Van datang. Lepas tu belum azan lagi. Van datang ambil, lepas tu sampai sana tunggu dah make up apa semua. The whole day. Lepas tu sampai pukul 9 malam director kata, oh sorry scene awak tak ada. Wow. Scene awak tak ada. Tapi awak kena tunggu juga. So tunggulah, tunggu pukul 5 pagi baru balik rumah balik. Summer time. Shooting tak tapi? Shooting lah juga tapi keluar, tengok balik TV keluar macam ni je. Oh my god. Wow. RM80. Berapa? RM80? RM80. Wow. You guys yang tengok Farah Nabila sekarang ni, dulu pun Farah pun pernah berada dekat proses tersebut. Kan? Daripada pagi ke pagi, RM80. Dia juga pernah ada pengalaman macam tu juga Farah. Pertama kali berlakon, macam dua kali. Sama juga macam tu, tapi Farah best. Farah dibayar. Dia tak dibayar. Tapi Biasalah kan? makan, kalau nak makan yang ekstra ni jangan makan lagi, tak boleh makan lagi. Kena artis makan dulu, pelakon makan dulu, baru kita yang ekstra ni makan. Tu pun dah habis dah. Dah habis dah makanan. Pernah sekali tu Fawaz tak tahu kan, manalah tahu dia punya rules kan, pelakon makan dulu. So pergilah ambil. Awak ekstra kan, awak tak boleh makan lagi, awak kena tunggu dulu. So kita pun tunggu. Siapa bagi tahu tu? Siapa yang bagi tahu tu? Production manager lah. Wow. So pula, lepas bila kita nak makan tu okey lagi 5 minit start. Dah kelang kabut lah, nak makan lah, nak make up balik lah apa semua. Tu adalah pengalaman yang actually ramai orang tak tahu pun Fawaz pernah jadi extra banyak a few drama untuk dapatkan jadi heroine tu. Kena go through extra, pergi audition lah, pergi ni lah, pergi audition untuk jadi extra. Faham tak? Wow. Ramai orang sebab yelah Ramai kalau apa? TV macam tu je mana orang perasan. Betul. Kan kaki je kau tak perasan. Padahal sebenarnya itu Farah Nabila sebenarnya tu. Itu bahu Farah Nabila tu sebenarnya kan. Kau tengok balik kan. Wah, Fawa tak serik ke sebenarnya? Maksudnya apa yang Tia tahulah, maksudnya of course macam Farah sebenarnya Fawa boleh je nak memilih bukan jadi artis. Sebenarnya boleh je Farah mungkin bekerja dekat dalam duduk aircon kan, atau mungkin boleh je memilih untuk bekerja lain lah yang tak susah macam artis atau tak struggle. Kenapa Farah masih boleh jadi artis? Padahal susah kot nak ada proses macam tu. Why? Tak tahulah sebab masa tu first fikir nak happykan mak kita. Mak biar at least dia nampak muka kita lalu pun dah happy lah dia tu kan. Lepas tu lama tu dia jadi macam ketagih tau. Kamera nak berlakon, nak buat, nak sebenarnya nak sampai cita-cita masa tu nak jadi heroine. Tu je. Oh, so masa Fawa dah meletakkan cita-cita dah? Masa awal mula dah? Nak of course lah, takkan kita nak lalu lalang je kan. So masa after 2 tahun jadi extra, tiba-tiba TV3 TM dia suruh datang audition. Lepas tu pergilah audition apa semua. Lepas tu alhamdulillah dapat. Itu adalah first drama yang Fawaz jadi heroine. Apa tu tajuknya? Tajuk dia, oh my god lupa. Lama sangat pilih. Tanya diorang, ingat tak? Apa? Ini Kak Cinta.
Cinta, yes. Tepuk tangan untuk penggemar Fawa. Ingat ya. Thank you. Inikah Wow, Cinta. okay. Inikah Cinta. Okay. So, Alhamdulillah juga sekarang ni Fawa dah banyak lah membintangi. Mungkin dah tak hitung dah kali kan berapa drama yang Fawa bintangi. Fawa, apakah Fawa drama yang Fawa rasa macam okay, orang lagi lebih mengenali seorang Farah Nabila? Ada satu drama yang Fawa rasa okay, ini dia. Titian Cinta lah. Titian Cinta. Titian Cinta ni sampai Indonesia, sampai dekat Turki, semua orang tengok. Semua orang ada yang orang Turki lah, orang Indonesia DM Fawa cakap, oh sukanya apa ni, nonton sama Zul Arifin lah apalah. So itu adalah cerita yang kira macam masterpiece untuk Fawa lah. Ya betul ni semua komen juga betul. Titian Cinta sweet sangat. Titian Cinta the best. Wow. Okay Fawa kan, seronok kan sebenarnya. Fawa dah 12 tahun dan Fawa pun ternyata semua Fawa pun pernah juga dibayar RM80 daripada pertama kali dia bermula berlakon. Sebenarnya kan kalau kita jadi berjaya kan satu tahap Fawa, sebenarnya kita kena jangan give up. Betul tak Fawa? Apa pesan Fawa untuk mereka semua kalau mereka pun nak jadi macam Fawa, contoh nak jadi berlakon tapi ada je cabaran? Kena istiqomah cik. Kena konsisten. Contoh kalau kita Betul. nak kalau kita belajar masak sekali tak jadi, 2 kali tak jadi, 3 kali tak jadi, jangan give up. Just continue je sebab practice makes perfect kan. So kena continue je. Kalau macam Fawa sekarang nak jadi businesswoman, kadang-kadang give up. Kenapa sale aku tak bagus hari ni, kenapa sale, tapi give up. So memang tak jadilah benda tu. So kena and then kena belajar lebih lagi pasal benda tu. Jangan ambil benda tu senang lah, jangan ambil benda tu mudah kalau kita betul-betul nak benda tu. Betul, setuju sangat kan. Okay Fawa, selepas Fawa jadi pelakon juga kan, macam sekarang ni juga kita tahu juga, okay lepas Fawa dah berlakon, so kita tahu juga Fawa masa nama-nama Farah Nabila dikenali ramai orang, tiba-tiba Fawa memutuskan untuk berkahwin. So kan dah berkahwin, Tia rasa kan apa yang Tia rasa, tak tahu you all semua setuju ke tak. Masa Fawa berkahwin tu, Fawa membuat keputusan yang besar lah dengan career Fawa. Masa tu tengok lagi career Fawa memang semua orang tengah dengar. So Fawa tiba-tiba kahwin. Banyak orang fikir Fawa kalau kahwin ni dia akan, oh nanti dulu lah kahwin, saya nak popular lagi sangat popular baru saya kahwin. Tapi Fawa masa tu tidak memilih macam tu. Kenapa alasannya? Sebab masa tu dah tua sikit. Tak adalah, berapa umur Fawa masa kahwin tu? 28. Okay lah, matang. Tak tahulah, bagi Fawa kalau rezeki Allah tu luas. Tak semestinya kalau kita, sebab lagipun berkahwin ni bukannya something yang orang Allah kata tak payah kahwin pun tak apa, you know. It's something yang kalau kita kahwin, rezeki kita datang in a different way. Banyak lagi rezeki. Kalau kita ada anak, rezeki lain. So bagi Fawa percaya pada rezeki. Rezeki tu kat mana-mana. So kalau orang kata oh kahwin, boleh fikir juga. Orang kata oh kalau kahwin tu nanti rezeki, nanti job tak ada lah, apa tak ada. Boleh dah kahwin ni lagi banyak sebenarnya. Sebenarnya lagi banyak sampai Fawa terpaksa tolak. Ini dah ada anak lagi banyak orang offer. Oh Fawa, you free tak? Saya cakap, tapi sekarang ni terpaksa tolak offer tu lah sebab baby kan. Tapi itulah, percaya pada rezeki. Betul kan. So masa tu Fawa okay tersenyapkan, okay saya tetap berkahwin juga macam tu ya. Nak popular sampai mana? Tu, nak pun sampai mana, kena ada jugalah goals untuk life jugalah Fawa ya. Yang bukan tak suka popular, suka private life. I like private life. I like that privacy. So that's why Fawa tak kisah. Sebab tu kalau mungkin tanya orang lain suka popular, mungkin dia akan kahwin lambat sikit ke. Itu masing-masing sebenarnya, masing-masing. Macam Fawa suka private life and Fawa suka berkeluarga. Sebab tu Fawa decide untuk berkahwin. Wow. Mama semua okey? Mama tak macam sokong kau tu, alamak nanti dulu ni dah okey ni, kita berkarir dulu sekejap atau okey je? Dia okey je. Dia kata sebenarnya dah boleh kahwin dah 28 tu. Dia cakap 28
Winda. Lagipun masa tu bagus juga. Masa tu Fawa fikir, oh masa pregnant. Fawa cakap, kalau I pregnant ni nanti syuting semua tergendala apa semua. Tapi bukan nasib baik lah. Macam COVID ni sebenarnya semua orang duduk rumah, syuting pun tak ada. So Fawa tak terasa macam penasaran sangat, faham tak? Tak dapat syuting, orang lain tengok syuting apa semua. Rupanya semua orang pun tak syuting. I see. Masa COVID tu Fawa tengah berpantang ke macam mana? Masa first COVID tu baru balik honeymoon. First day lockdown dekat Malaysia baru balik honeymoon. Lepas tu masa tu dah pregnant dah. Wow. Memang duduk rumah je lah sampai sekarang. Wow, so memang ngam-ngam sangat lepas honeymoon, Fawa lockdown, pregnant, melahirkan, membesar. So baby lockdown dah tu. So Allah punya perancangan tu lagi best daripada kita yang rancang ni. Yeah. Betul kan. Sekarang Fawa dah jadi seorang ibu juga kan, daripada salah seorang anak kan. And kita tengok juga walaupun kita nampak walaupun sekarang ni kan atau belakang ni kita ada COVID, tak boleh berlakon semua, tapi Fawa ambil benda tu sebagai suatu nikmat lah, kerana Fawa boleh spend time dengan family kan, boleh pregnant dekat rumah, berpantang juga. Semua orang berpantang dah Fawa masa tu. Semua orang berpantang? Ya, kerana semua tak boleh keluar. Semua orang pun ikut Fawa pantang. Ya, Tia masa tu fikir kenapalah Tia tak pregnant awal. So kalau takkan Tia, okay memang kat rumah je, baby dah besar kan. Tak apalah. Ini boleh third baby. Fawa, bila Fawa nak second baby pula? Tak tahulah. Next year kot. Tapi ada perancangan lah. Ada perancangan, tapi tak nak gap tu tak nak jauh sangat, sebab kalau boleh macam umur dah 50 tahun, 60 tahun kita dah relax. Baby anak pun dah besar, dah masuk college ke, dah masuk high school, so kita tak adalah stress sangat. Tak tahulah. Ya kot. Tengoklah macam mana kalau COVID ni teruk sangat lagi, satu pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So Fawa, macam kita sekarang juga kan, macam kita tengok daripada social media Fawa dan juga sekarang ni pun juga kita nampak banyak juga di luar sana kan para public figure kan, mereka yang sudah hijrah daripada sesuatu yang lebih baik. Dan sekarang ni pula Tia tengok, Tia nak tanya ni kan, macam Fawa juga sekarang ni kan nampak bertudung kan. Apa sebenarnya, adakah salah satu impian Fawa juga bertodong atau macam mana? Fawa memang dah rasa lama nak bertudung, tapi mungkin Allah tak gerakkan hati tu lagi. And then Fawa perasan banyak selebriti, banyak artis yang dah berhijrah, sebab bagi Fawa rasa sebab bila COVID ni duduk rumah, biasa kan kita syuting busy, tak sempat nak, kadang-kadang terlepas solat lah, tak sempat nak sembahyang apa semua. Tapi bila kita tak syuting, kita duduk rumah, kita rasa kosong. Something is missing. So that's why Fawa rasa ramai selebriti yang terasa macam kekosongan tu sebenarnya Allah. You know, Allah yang sepatutnya kita rasa. So that's why Fawa rasa COVID ni buat kita macam teringat balik, bukan teringat, maksudnya kita lagi dekat dengan Allah. So Fawa dah rasa macam Allah dah bagi macam-macam dekat kita, rezeki yang cukup, dah dapat anak, dapat berkahwin, dapat semualah apa yang kita doa semua dapat. So apa lagi yang Fawa tak, kenapa Fawa tak nak tutup? Kenapa tak nak ikut suruhan dia? Padahal dia dah bagi macam-macam. Apa yang kita doa semua dapat. Kalau tak dapat pun dia gantikan lagi yang baik. So that's why Fawa rasa macam Fawa rasa patut tutup aurat. And then bila tutup aurat tu rasa macam kita lagi nak dekat. Kita takut nak buat jahat, kita takut nak mengumpat, kita takut nak macam-macam lah, takutlah. Bila kita rasa takut tu yang kita patut bersyukur. Sebab kalau tak ada rasa takut tu, dia macam takut sikit lah. Faham tak? Faham. Dia ada breaknya lah kalau bertudung ni kan. Bila bertudung kan, ni dia macam
Dulu Fawaz cakap macam ni. Alah, orang yang bertudung tu tak semestinya baik pun. Ada je orang yang bertudung isap rokok lah, ada yang bertudung mengumpat orang lah. Tapi bila Fawaz jumpa satu video ni dekat Instagram, ustaz ni cakap orang yang bertudung tu, orang yang tak pakai orang yang bertudung tak semestinya baik. Memang tak semestinya baik. Tapi orang yang tak bertudung memang tak baik sebab dia tak ikut suruhan Allah. So that's why Fawaz rasa macam okay. Tanggapan Fawaz salah lah. Fawaz ingatkan alah pakai tudung tapi mengumpat orang. Pakai tudung tapi pakai tak tutup. Tak tutup apa aurat betul-betul, nampak ini nampak tu semua. So sebenarnya kat situ kita yang jahat. Kita jahat cakap pasal orang. So that's why lah. Tapi Alhamdulillah lah Fawaz bersyukur um, dapat hidayah. Bukan senang nak dapat. Sebab kalau pergi syuting, kalau pergi photoshoot apa semua, kadang-kadang kita lupa kita dengan duniawi saja, faham tak? Kita dengan dunia. So kita jadi macam itulah, bila duduk rumah sebabkan COVID ni kita jadi lagi rapat dengan Tuhan kita. Wow, luar biasa kan. Kenapa? Panjang pula Fawaz berceramah. Tak, seronok kan. Ternyata macam itulah hidayah yang seorang Farah Nabila dapatkan. Alhamdulillah kan, kita pun happy semua kan. Semua dekat komen pun semua pun so proud of you tu kan. Baru ada Alhamdulillah kan, cantik kan. Betul, dia pun suka juga kan. Okay Farah, ada tak Farah macam cabaran yang paling besar untuk Farah untuk nak kekal istiqomah sampai sekarang? Ada ke macam, alamak kenapa nanti dulu lah macam belum lagi kuat? Ada tak masa-masa tu? Ada. Ada terfikir juga kalau I pakai tudung ni mesti job tak banyak. Kalau I pakai tu dia. kan, kalau I tutup aurat ni mesti macam kurang lah job kan. Tapi bila fikir balik, kenapa pula kita nak fikir macam tu? Sedangkan yang rezeki ni datang daripada Allah. Betul tak? And then apa yang sebenarnya photoshoot tunjuk aurat tu semua salah sebenarnya kan. Tapi time tu kita tak nampak, kita rasa cantik apa semua. Even sekarang pun dah bertudung, ada ujian dia juga. Bila pakai tudung rasa macam tak betul ni, kenapa ni tak betul. Tak payahlah pakai hari ni, buka je lah. Oh macam tu benar? Hair je lah cantik. Kan kadang-kadang Fawaz keluar rumah terlupa pergi jalan-jalan, nak bawa anak jalan-jalan, dah sampai halfway macam aku tak tutup, tak pakai tudung. So tapi bagi Fawaz slowly, macam Tia punya title hari ni, slowly but surely. Betul. Kita proses lah kan. Proses. Yang penting kita menuju ke arah tu. Yang penting kita start. Macam kalau orang tak sembahyang 5 waktu tak apa. At least try satu. At least try Zuhur, Asar. At least kita try. Sebab Allah tu maha pemurah. So dia tahu dia tahu niat kita. Kadang-kadang ada je yang sembayang tapi tak ikhlas ke apa ke, buat kerana for I don't know what. So yang penting bagi Fawaz niat kita kena ikhlas. Ya. Okay. Wow, Fawaz kan. Ternyata makin sekarang ni makin matang ya. Kan seorang Farah Nabila. Kan. Oh ni ada komen ni. Okay Fawaz. Kalau suami and your parents semua support tak? Apa, pakai tudung? Yes. Diorang suka pakai tudung. Diorang cakap lagi manis. Tapi puji tu memang best. Tapi tak naklah sampai I pakai tudung ni sebab I cantik. Kalau boleh kena cari kawan-kawan yang ingatkan kita pakai tudung ni sebenarnya bukan sebab nak cantik. Macam tu. Sebenarnya kita nak menutupkan aurat. Sebenarnya kita nak menjadi lebih baik lagi lah umat Allah kan. Best. Betul. Okay Fawaz, macam sekarang ni kan, alhamdulillah juga kita tahu juga yang kita tahu, yang Tia tahu dan semua tahu, Fawaz juga adalah kawan rapat juga dengan Izara Aisyah. Kita tengok pula Izara pun juga alhamdulillah pun kita nampak dah juga hijrah ke yang lebih baik. Ada tak macam dia macam time tu macam Tia rasa Tia nampak Fawaz lagi dulu pakai selendang semua, tapi ketika Izara tutup hijrah ke lebih baik, so Fawaz pun juga hijrah lebih baik. Adakah you guys macam plan ke atau macam mana?
Dia tak plan, itulah betul lah. Plan mula-mula Fawa yang pakai, yes Fawa pakai selendang dulu nak try, Betul. nak try masuk ke arah nak tutup aurat apa semua. Lepas tu Fawa start decide untuk pakai tudung masa Mak Al-Hijrah. Lepas tu bila tiba-tiba Izara message, Izara cakap, weh jom pakai tudung. Dia cakap yang tu. Lepas tu Fawa macam, oh I yang pakai selendang dulu, you yang decide untuk tutup dulu. So kita tak tahu tau siapa yang dapat dulu apa semua. Mungkin kita nak try tapi rupanya orang lain yang dapat dulu, Allah bagi dulu. So that's why bila Zara message Fawa, jom pakai tudung. Bila kita macam decide nak try style mana nak pakai apa semua, rasa macam bulu roma naik tau, rasa macam bestnya. You Oh know, ya. kita ke arah lain, ke arah lebih baik. Best lah jadi apa ni, jumpa kawan-kawan yang sama kepala. So dua-dua decide okay jom kita pakai tudung semua. Jom kita tudung. Best Dah bila pakai dah. dia kata dia nak pakai tudung tu, Fawa terkejut juga. Fawa Ya. betul ke you nak pakai tudung? Macam, betul lah, I'm ready, dia cakap I'm ready. Dan dia cakap okay lah, Alhamdulillah. And then tengok-tengok betul-betul dia post. Ingatkan dia message macam biasa je. Rupa-rupanya dia dah post, dia memang decide untuk pakai tudung. So and the way cara dia pakai tudung pun memang menutup semua. So Fawa memang Agung. happy for her, you know, daripada orang yang seksi sangat-sangat kepada terus tukar. So kita jangan judge orang. Mungkin hari ni dia jahat tapi malam tu dia bertaubat, lepas tu esok dia mati, dia masuk syurga dulu. Kita duk mengumpat pasal orang, betul tak? So kita kena bersangka baik lah selalu. Betul. Sangat setuju sekali kan poin pada Fawa kan. Kita kena berprasangka baik kan. Kerana kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Kan pengakhiran kita tu yang Allah akan tengok kan macam mana. Dan dia pun juga sangat happy ketika Izara Aisyah, Fawa dan ramai juga banyak pelakon-pelakon yang sudah mula hijrah ke lebih baik kan. Di macam PKP punya hikmahnya ni sebenarnya banyak hikmah yang kita boleh dapatkan kalau kita boleh gunakan masa tu dengan sebaik mungkin kan. Luar biasa. Okay Fawa ada yang tanya rindu nak tengok Fawa berlakon. Fawa, okay masa Fawa bertudung ada tak dah, job ke atau drama ke yang Farah dah shooting and bertudung? Dah ada ke belum? Sebenarnya masa syuting, Fawa biasanya akan cakap, dia boleh tak I pakai tudung karakter ni? Sebab, tapi masa tu kan sebab Fawa nak pakai tudung. Tapi masa tu Fawa rasa macam kalau syuting pakai tudung lagi senang nak handle daripada nak buat rambut, nak kena curl, lepas tu nak kena straight, lepas tu rosak rambut. So that's why bila syuting kebanyakan kalau orang tengok cerita Fawa, kebanyakan semua Fawa pakai tudung. Because Fawa cakap, boleh tak karakter ni I nak pakai tudung? So Fawa rasa nak pakai tudung. Tapi masa tu bukan niat nak pakai tudung apa semua kan. Tapi masa tu niat dia sebab lagi senang nak jaga kualiti. Nak jaga kualiti. Tentu je kan. So rambut dia sini straight, rambut straight. Lepas tu sini curl, lepas tu kena curl balik. So rasa macam menyusahkan. That's why kebanyakan drama kalau orang tengok Fawa memang request pakai tudung. So dah biasa dah untuk Fawa kan nak drama pakai tudung kan. So bila orang nampak Fawa pakai tudung, diorang cakap, dah biasa dah nampak Fawa pakai tudung. Sebab dalam drama-drama Fawa memang pakai tudung. Wow kan. Sebenarnya mungkin Allah pun dah prepare dah kat situ kan menjentikkan hati Farah kan. Wow kan. So Fawa macam sekarang juga kan PKP kan. Kita sekarang COVID-19 kan. Apa Farah buat aktiviti dekat rumah? Tak boring ke? Full time housewife, full time jadi mak. So memang tak boring sebab Andre sekarang pun dia dah start berjalan, dia dah start explore sana sini. Memang kemas sini, sepah sana. Kemas balik, lepas tu sepah balik. So memang tak boring pun. Wah, tak boring kan? Dia macam never ending. Tia tahulah, Tia ada 2 orang anak. Yes, setuju. Tapi kita enjoy kau pun penat kan? Itulah yang pelik. Dia macam bila baby smile je rasa macam dah hilang dah. Dah hilang dah penat tu. Betul. Tapi yang paling happy kalau kita masak, dia makan. So susah nak suruh baby makan. Macam mana tu pengalaman Farah? Kerana dia nampak juga your story kan, masak ini, masak itu. Apa cabaran Farah?
Tapi Alhamdulillah Andre ni dia suka makan. Dia macam Fawak suka makan. Kita orang suka makan. So dia sekarang walaupun dah belum 1 year old tapi Fawak dah start bagi makanan yang orang besar punya makanan. Of course yang tak bergaram sangat, yang tak manis sangat. Tapi senang lah, dia boleh bawa keluar lah orang cakap. Boleh makan macam-macam. That's why tak tahulah. Macam Fawak tak percaya sangat untuk tak bagi baby 100% no sugar, no salt. Tak tahu Tia macam mana masa Arif kecil? Okay, kalau di bawah 1 tahun Tia tak bagilah, tapi dah atas 1 tahun Tia dah kenalkan. Fawak bagi sikit-sikit. Yes, Tia sikit-sikit. apa kan? Macam mana? Arif pun makan semua kan? Ya, Arif makan semua. Dia tak memilih. Tapi maybe boy kot. Ya betul. Ya betul. Tia baby girl Ara. Oh, dia picky lah. Ya. Kebanyakan girl picky sikit. Betul. Tapi kita sumbat je. Tapi masih picky kan? Tapi masak lepas tu baby tak makan. Ya. Tapi sebenarnya kan, Tia pernah juga ada Arif dia tak makan waktu kecil lah kan. Sebenarnya tipsnya adalah kita kena bagi makanan tu banyak kali. Biar dia tak nak kita bagi lagi petang tu. Dia tak nak kita bagi lagi. Nanti lama-lama biasa. Dia macam tu lah cepat. Dia kesabaran tinggi. Oh, Fawak tak sabar. Fawak jenis yang masak macam mana? Masak lepas tu dia tak nak makan, okey tak apalah. Okey bagi try lagi petang. Kalau dia tak nak makan dah terpaksa lah buang. Fawak akan masak sikit lah. Tapi memang kan? anak ni mencabar. And then Alhamdulillah pun Fawak duduk kat rumah je. Boleh tengok dia membesar. And then tapi kalau dah bekerja. Macam hari tu Fawak pergi shooting pun masa tu tengah breastfeed lagi susah. Nak kena pump lagi. Kena ni lagi. At least kat rumah kita tak payah pump. Tak payah just direct feed. So Alhamdulillah lah. Sebab tu Fawak cakap Alhamdulillah COVID ni boleh duduk rumah and enjoy motherhood tu. Setuju, sangat setuju kan. Wow kan, semua satu tak sabar kan nak tahu soalan. Kita ada soalan juga Fawak kepada semua ni kan. Okey, soalan Tia daripada perkongsi pada Fawak iaitu apakah judul atau tajuk drama masterpiece seorang Farah Nabila? Tadi siapa yang dengar tadi Tia dah tahu dah. You guys jawab soalan di Telegram channel Tia Arifin ya. Jangan di chat tapi kena jawab Tia Arifin. Betul ke Papa Cik Ren Cingong Salah. Okay. Salah. Yang betul dia akan bertambah mendapatkan hadiah. Anda jawab pertanyaan anda di Telegram channel Tia Arifin. Okay Fawak, kita lanjut lagi kan. Sekarang ni kan Alhamdulillah tadi kan Tia tengok Fawak ada seorang ibu, seorang pelakon, seorang isteri juga dan juga ada seorang usahawan, businesswoman. So sebab boleh kongsikan sikit kan kenapa Fawak berterjun di dunia bisnes. Apa yang menyebabkan Fawak nak? Okay lah, yang ni kita kena admit lah. Pelakon Malaysia tak boleh fokus on gaji berlakon saja. So sebab tu ramai pelakon dan artis-artis Malaysia buat bisnes. Sebab kita dah ada platform, kita dah ada pengikut, so senang sikit. Kita ada rezeki kat situ. And kenapa Fawak pilih buat feeding set baby tu sebab Fawak ada baby and baby Fawak pula suka makan, so senang untuk Fawak macam nak promote lah, nak market, just swap anak dan okay. So sebab Fawak pun still tak sure lagi macam mana nak jadi businesswoman yang berjaya macam Tia. Alat. Betul. So kadang-kadang Fawak jealous juga macam lah Tia ni geram lah tengok ada agent. Fawak tak boleh nak buat bisnes yang ada ejen memang susah sikit kan Tia. Kena handle macam-macam. Masa. So Fawak tak hebat macam Tia lagi. Tak adalah, Fawak juga boleh. So sekarang Fawak pilih untuk kalau orang nak beli which is Fawak orang boleh dapatkan daripada Instagram and website macam tu. WhatsApp and then sebenarnya kadang-kadang sendiri yang reply. Kalau ada masa tak, ada adik Fawak reply or husband Fawak reply. So Fawak setakat ni boleh buat macam tu je lagi. Tak boleh buat ada yang ada agent lah apa semua tu, tak boleh lagi. So tapi seronok kan Fawak? Ajar. Dia kena ajar. Boleh. So Fawak seronok tak berniaga sebenarnya?
dibanding dengan berlakon? Ha? Seronok tak berniaga dengan berlakon? Nak kena pilih ke? Ya, mana yang paling seronok? Berlakon lah. Hmm. Berlakon lagi best sebab uh, tak tahu dia punya thrill dia dekat situ. Mungkin bisnes Ada kalau ada juta macam Tia jadi best lah kot kan. Tapi sekarang ni berlakon lagi best. InsyaAllah Fawa ada masa nanti kan. Dia pun bermula pada dulu juga, awal juga. Tapi yelah kata Fawa kan, jangan give up. So jangan Dan give up kan. Kan oh, betul-betul. kena guna ayat sendiri, kena pakai balik sebab sekarang ni bisnes Fawa give up sikit-sikit lagi. Ya insyaAllah kan. Pasti kita doakan kan. Okay Fawa, apa namanya, dalam Fawa sebagai Safa Nabila kan dan PKP sekarang ni kan, mungkin ada juga, wah ada Uyaina juga. Halo Uyaina. Hai. Fawa dah tak nampak apa ni komen. Tak tahu kenapa. Kan dah banyak dah kan. Ramai ni Fawa yang tengok Fawa punya episod ni kan. Thank you kepada semua. Okay, so Fawa, macam sekarang kan kita ada pandemik, kita pun Alhamdulillah macam sekarang ni sudah agak dilonggarkan kita punya pergerakan. And juga ada juga orang yang apa namanya, berpendapat, ada yang okay kan, ada yang sokong, tapi ada juga yang segelintir orang yang walaupun dah second dose, kita kena jangan buka lah, jangan kena adalah batas juga. So macam Fawa sendiri sebagai seorang rakyat Malaysia, apa pandangan Fawa? Fawa rasa sepatutnya buka masa dah capai 80% tu. Bila kita Malaysia dah herd immunity, sepatutnya yang time tu baru boleh buka. Tapi mungkin ekonomi kita teruk sangat, sebab tu kita kena buka. Memang kena buka juga sebab kalau kita tengok luar negara pun orang dah keluar tak pakai mask, orang dah dine in apa semua. So kena masing-masing lah, masing-masing pandai jaga diri. Walaupun dah endemik ke apa ke, kita kena masing-masing jaga diri, especially yang ada baby tu. Kalau boleh keluar tempat yang macam outdoor sebab kita tak boleh kurungkan anak kita juga kan. Kita kena bawa keluar juga. Kesian diorang. Tapi itulah, itu masing-masing punya choice. Kalau dia nak bawa anak dia keluar, dia bawa anak keluar. Tapi jaga SOP. Tapi macam Fawa mungkin tak akan pergi mall lagi, tak akan pergi panggung wayang, sinema tak nak pergi lagi. Tempat-tempat yang close semua takut lagi nak pergi. So dia kena jagalah sendiri-sendiri punya badan lah kan, punya anak jaga sendiri. Ya, sebab kalau tak buka kesian sebab ramai orang dah tak ada kerja, ramai orang bunuh diri, so kita tak nak benda tu lagi teruk. So bila kerajaan buka ni, kita pandai-pandai lah yang ada anak, yang ada parents yang tua-tua semua kena pandai-pandai lah. Janganlah pergi buat party ke, pergi buat kenduri ke kan. Lepas tu buka sebab tu lah jadi macam ni. Janganlah cakap macam tu bila kerajaan tutup, kita bising. So kita pandai-pandai je lah jaga diri. Tu dia kan kata Fawa, kalau kerja tu bising pula. Jadi hang nak apa ni? Kan? Bapa orang Kelantan kan? Kecik Kelantan. Parents for Kelantan. Cerita nak mengaku. Kenapa? Boleh cakap Kelantan. Tapi dah lama ni 2 tahun tak balik. Boleh cakap sikit je, belanja sikit Fawa, cakap Kelantan. Bu nak makan gapo? Mu nak makan gopo, sedap doh macam tu. Ya tahu lah. Dia ramai kawan Kelantan kan. Tak juga, saya suka tengok Instagram orang Kelantan. Oh, masak-masak. Ya kan, tengok kan banyak kan. Okay Fawa, kan tak seronok sangat berkongsi dengan Fawa pada hari ni kan. Tak terasa dah kita dah hampir 1 jam bersama dengan Farah Nabila. Okay Fawa, kepada semualah, apa kata-kata Fawa, pesan-pesan Fawa kepada semua peminat juga penyokong bersama Tia dengan Fawa yang mendengar pada hari ini. Silakan Fawa. Thank you sebab tahu lagi cerita Fawa walaupun Fawa dah 2 tahun tak berlakon, and ada lagi orang minta Fawa berlakon. So Fawa appreciate benda tu. Fawa appreciate sebenarnya ada supporter-supporter yang dekat belakang Fawa lagi. And thank you so much. Sebab biasa kan kalau kita ada award show ke apa ke, kita dapat jumpa fans kita kan. So
bit sad lah tak dapat jumpa. Walaupun live macam ni pun dah alhamdulillah dah okay. Other than that, please stay safe lah. Please stay safe and then jaga diri and take care. Lama tak bagi speech kan, so dah tak tahu nak cakap macam mana. Syed dengan cakap dengan baby je. Baby kan ting ting tang ting kan, Nina Bobo kan. Tapi betul Tia suka kan, yang penting kita akan jaga diri, betul? Jaga diri, take care and stay safe dekat rumah ya. Jangan pergi mana-mana kalau tak penting. Okay Fawa, Tia dah ucap macam mana? Macam mana? Kena sentiasa Tia. Kenapa tak dengar? Kena sentiasa bertenaga macam Tia. Tengok macam Fawa ni dah ada eye bag apa semua. Baby bangun malam. Kan baby. Tapi itulah kan pengorbanan seorang ibu kan macam Fawa kan. Luar biasa kan sebenarnya kan. Itulah kenapa kita kena jadi tulang keluarga lah. Tak ada siapa Fawa, Tia rasa tak ada siapa suami Fawa boleh gantikan profesi Fawa sehari. Tia rasa tak sanggup. Tak boleh. Ya. Kalau demam sikit je dah. Ini dah nak suruh komplain pula. Tak komplain, sharing. Sharing, ya. Tapi betul lah, perempuan ni dia memang amazing. Dia boleh melahirkan, lepas dah melahir dia jaga anak, lepas dah jaga anak dia jaga suami, lepas tu masak, lepas tu kerja lagi, lepas tu boleh macam-macam lah. Kemas rumah boleh buat live sekarang. Cantik lagi untuk suami. Amazing. Perempuan Betul, luar biasa kan. Fawa adalah you are the amazing mom dan juga woman juga. And thank you so much Fawa dah sudi berada di episod kali ini bersama Tia. Dan Tia doakan semoga Fawa, keluarga semua dijaga daripada segala virus. Dan juga perniagaan Fawa lancar, maju jaya. Dan juga karir Fawa pun juga melonjak-lonjak ya. Amin. Fawa doakan yang sama untuk Tia. Thank you for inviting me. Thank you juga Fawa. Baby dekat Ashraf, kirim salam kat diorang. Yes, kirim salam juga. Nanti insyaAllah kita jumpa selepas dah okay. InsyaAllah. Bye-bye Fawa. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Kirim salam untuk ibu. Okay, bye-bye. Bye-bye. Wow, seronoknya mendengar daripada perkongsian daripada Farah Nabila. Kepada anda yang menjawab pertanyaan apakah karya masterpiece daripada seorang Fawa, anda boleh jawab. Saya nampak tadi banyak yang jawab yang betul, tetapi sayangnya anda jawab di chat. Anda harus pergi ke Telegram channel Tia Arifin untuk menjawab pertanyaan dengan betul. Saya nampak dekat sini dah ada beratus orang kan yang betul jawab pertanyaan. Dah ada hampir 100 orang dah. Okay, anda boleh follow Telegram Tia Arifin kerana tu semua dah 74 komen dah. Kan semua titian cinta. Okay, kerana Tia akan pilih satu orang yang bertuah untuk mendapatkan satu box hadiah daripada bersama Tia. Tia akan pilih secara random, okay? So, pada anda semua kan, terima kasih banyak. Ada. Jangan komen di sini, komen di Telegram channel Tia Arifin kerana anda berpeluang untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Kepada anda nak tahu macam apa linknya nak join, jangan lupa nanti lepas ni Tia akan post story, anda boleh swipe up sahaja dan boleh letak jawapan anda yang betul di komen Telegram Tia Arifin. Baik semua, sangat betul sekali kan kepada share pada Fawa. So wanita, kita banyak sekali energi, banyak sekali profesi yang kita nak pakai. Kan sekejap-kejap jadi ibu, sekejap-sekejap jadi isteri, sekejap-sekejap kena kemas rumah, sekejap-sekejap kena kerja dan kita hanya boleh buat dalam satu masa. That's why sangat penting untuk kita sebagai wanita, Tia pesan untuk menjaga tenaga anda. Kerana tenaga ni adalah punca macam mana kita boleh settle semua kerja. Kalau tak ada tenaga, apa yang jadi? Kalau tak ada tenaga, jadi apa? Jadi lemah. Anak nanti kena marah, kerja rumah tak siap, suami tak happy. Kerana sebenarnya wanita tak ada tenaga. That's why tenaga sangat penting. Tia mengamalkan jus mutiara, satu sachet boleh bertenaga daripada siang dan malam. Itu ada energy booster Tia sebenarnya rahsianya ya. So pada anda juga kan nak tahu lebih lanjut tentang mutiara, anda boleh layari @mutiara beauty. Dan anda juga nak berpeluang menang mutiara secara percuma, anda boleh. Dalam ni ada, kan tercabut pula. Dalam ni ada mutiara, satu sachet percuma Tia akan bagi kepada anda semua. Okay, ini special untuk anda ni. Yes, ini dia. So,
ini adalah rahasia Tia sebenarnya. Kalau kita buka ni senang ya. Tia terus unboxing ya. Yang nak join Telegram channel Tia Arifin. Semua nak. Buka je. Lepas tu ada 14 sachet. Okay, ini Sabtu pagi. InsyaAllah akan bertahan lagi sampai siang dan malam. Sedap, tidak pahit kerana terbuat daripada makanan sunnah dan juga herbs. So kepada anda semua, terima kasih banyak kerana telah menonton bersama Tia daripada episod 1 hingga malam ini. Dan Tia sangat appreciate pada anda yang support Tia, dan Tia harap dengan adanya live talk show bersama Tia boleh memberikan inspirasi kepada anda yang menonton dan juga yang mendengar. Dan insya-Allah kan Tia akan doakan semoga semua kita terbebas daripada wabak COVID-19 dan kita boleh dengan bebas merdeka keluar. Ingat, kalau keluar jaga diri, jaga SOP kan. Jangan ladas-ladas kalau orang Palembang ya. Jangan beria maksud dia kan, kerana kita kena jagakan diri sendiri dan juga jaga keluarga kita. Okey semua. So, any informasi mengenai Tia dan bersama Tia, anda boleh join Telegram channel Tia Arifin. Tia dah pindah. Search dekat Telegram Tia Arifin, anda akan mendapatkan banyak. Dia juga buat pre-love kat sana sebenarnya. Dia juga buat info-info Tia dekat sana. Juga akan dapat juga morning booster setiap pagi daripada Tia di Telegram channel. Dan juga info-info tokoh-tokoh yang Tia akan jemput di bersama Tia. Semua info-info dekat di Telegram channel Tia Arifin. So terima kasih banyak semua. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Dan terima kasih dah menonton bersama Tia. Kupas-kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat nikmat, sehat ceria, bertenaga sepanjang hari. Bye-bye semua. Assalamualaikum.